هو النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Uqiba bihirmani sunnah. Siapa yang memandang ringan pada adab, maka Allah telah azab dia, iaitu Allah haramkan hidupnya dengan sunnah. Dalam hidupnya tak akan ada sunnah Nabi bila dia memandang ringan pada adab. Wa man tahawana bis sunnah, siapa yang memandang rendah pada sunnah Nabi, uqiba bihirmanin nawafil, Allah Taala haramkan orang ini seumur hidupnya tak akan dapat pernah melakukan amalan-amalan nafil. Nak sembahyang tahajud tak boleh, nak bersedekah tak boleh, nak puasa Isnin Khamis pun tak boleh. Kenapa orang lain mudah, kenapa kita payah? Orang lain mudah je nak buat. Wa man tahawana bin nawafil, barang siapa memandang ringan pada amalan-amalan nafil, amalan-amalan sunat, ini sunat je. Kan? Bila sunat ni orang Melayu ni kata kan, tak payah buat. Kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tidak mengapa. Itu kita punya kan takrif sunat, tuan-tuan. Bila ditinggalkan tidak mengapa, jadi kita pun rasa tak ada apa-apa. Sedangkan ulama kata amalan sunat ni kalau tak buat rugi, bukan tidak mengapa. Sebab itulah poin yang melebihkan kita punya darjat kita berbanding orang lain. Kalau dari segi fardu semua sama je, tapi sunat itulah yang lebih, yang Allah Ta'ala pandang. Barang siapa memandang ringan pada amalan-amalan nawafil, tahajud, pandang ringan, maka akhirnya seakan tiba satu hari nanti Allah Ta'ala azab dia sehingga amalan fardu pun dia tak mampu nak buat. Sembahyang fardu pun tak boleh buat, puasa tak boleh buat, akhirnya mati tak sempat menunaikan haji. Dan barang siapa, kata dia, memandang ringan pada amalan fardu, uqiba bihirmanil ma'rifah, Allah Ta'ala akan cabut sifat ma'rifatullah daripada diri dia akan mati dalam keadaan tak kenal Allah. Bermula daripada memandang ringan kepada amalan-amalan adab ini. Sebab itu kita, bila kita keluar jalan Allah ni, kita nak belajar memandang besar adab. Nabi SAW beritahu, adabani Rabbi, yang mengajar adab kepada aku ni bukan guru biasa. Yang mengajar adab kepada aku adalah Rabb aku sendiri, Tuhan aku sendiri. Fa ahsana ta'dibi, dan adab yang Allah ajar pada Rasulullah ni adab yang terbaik. Hari ini orang putih berbangga dengan cara makan mereka, tetapi kita lebih bangga dengan cara makan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makan cara Nabi akan membuahkan sifat tawaduk, merendah diri. Makan cara orang-orang Eropah, orang Barat, dia akan mewarisi sifat bongkak, angkuh dan sombong. Makan pun dia memberikan sifat. Jadi tuan-tuan mulia, Nabi SAW beritahu, aku makan seperti hamba makan, dan aku tidur seperti hamba tidur. Sebagai tanda Nabi SAW makan seperti hamba makan, Nabi SAW tidak pernah makan dengan menggunakan kursi dan meja. Nabi SAW makan di bawah. Makan di bawah ni menunjukkan kehambaan. Duduk pun seperti duduk seorang hamba. Jadi tuan-tuan mulia, jadi kali itulah mulai daripada hari ini kita azam nak makan cara Nabi sampai mati, insyaAllah. Semua azam insyaAllah. Dan kita nak bawa sunnah makan cara Nabi ni dalam rumah tangga kita. Dan bila kita makan cara Nabi, insyaAllah sihat tubuh badan kita, tidak ada penyakit. Tak akan menghinggapi satu orang penyakit kalau dia amalkan sunnah Nabi dalam pemakanan. Jadi kali itu sebelum kita nak makan, lazimkan diri kita basuh tangan. Tapi kalau tangan kita baru lepas sembahyang bersih lagi, tidak ada salahnya kalau kita tidak basuh. Jangan kita pandang pula orang tak basuh tangan tu pula macam kurang iman pula. Kan ada setengah orang dia dah selalu basuh tangan, dia tengok orang tu tak basuh tangan, dia rasa macam orang tu tak sempurna iman. Itu tak boleh tuan-tuan. Dari segi hukum dia, kalau tangan kita masih bersih lepas solat ataupun tadi kita baru kan ambil wudu, tidak ada salahnya kalau kita makan tanpa membasuh tangan. Tapi kalau tangan kita memang kotor, dah lama dah kita tak terkena air, tak bersih, jadi disunatkan kita mencuci tangan kita sebelum makan. Dan insya-Allah disunatkan kita juga menunggu makanan. Jangan makanan menunggu kita. Dan bahkan di antara sunnah dalam pemakanan, iaitu kita kena tahqiq makanan yang kita nak makan ini sumber daripada halal ataupun syubhah ataupun yang haram. Sebab itu Ashabul Kahfi masa dihantar jemaah pergi khidmat ta'am, beli makanan, dia pesan pada sahabat dia, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Orang ta'am ni kena pilih
makanan yang paling suci untuk bagi makan pada jemaah. Nak masak pun kena pilih makanan yang terbaik untuk bagi makan pada jemaah kita. Dan kita disunahkan makan dalam keadaan berjemaah. Itu sunnah Rasulullah, makan berjemaah. Kan? Hari ini kita belajar makan seorang-seorang. Kan? Itu antara punca hilangnya kasih sayang dalam rumah tangga, sebab ayah makan asing, mak makan asing, anak makan asing-asing. Jadi sebab itu, untuk dapatkan kasih sayang, belilah talam dan makan dalam talam di rumah kita, insya-Allah taala. Kan, itu sunnah yang besar yang ditinggalkan hari ini. Semua orang makan pakai pinggan asing-asing. Jadi tidak ada kasih sayang. Sedangkan waktu itulah Nabi SAW waktu makanlah menunjukkan kasih sayang pada isteri dia. Nabi biasa makan dengan Siti Aisyah. Di gelas yang melekat bibir Aisyah itulah Nabi minum daripada kesan bibir Aisyah. Nabi makan, Nabi suap isteri dia. Jadi di antara adab nak makan ni, setelah kita basuh, kita duduk, kita tunggu makanan, dan kita mula makan dengan membaca bismillah. Nabi SAW tak ajar kita satu doa khusus untuk makan. Cukup baca bismillah pun dah memadai. Tapi lepas makan doa dia ada. Maka makan bacalah bismillah. Satu hari satu orang, anak kecil bernama Umar bin Abi Salamah, dia makan satu talam dengan Nabi SAW. Masa dia makan, budak kecil, dia kata, budak kecil ni biasalah merayau tangan dia. Sekejap ambil lauk sana, sekejap cekau lauk sana. Nabi SAW berpesan kepada anak kecil ini 3 pesanan. Ya ghulam, wahai anak kecil, sambillah, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kan? Satu orang sahabat dia makan dengan tangan kiri. Nabi SAW pegang tangan dia. Dia kata, ya aku pegang ni 2 tangan, tangan syaitan dengan tangan kamu sekali. Satu orang sahabat dia makan dengan tangan kiri. Bukan sahabat lah ni, orang munafik lah tuan-tuan. Yang engkar cakap Nabi ni selalunya orang munafik. Dia makan tangan kiri, Nabi kata makan tangan kanan. Dia kata tak boleh, I tak boleh makan dengan tangan kanan. Nabi kata cuba makan dengan kanan. I tak boleh. Maka kata Nabi, memang tak boleh. Bila lepas cakap gitu, terus lumpuh tangan dia tuan-tuan. Sebab itu jangan sombong. Makan dengan tangan kanan. Kanan ni barakah, kiri ni ulama kata sial, ada kemalangan. Jadi sebab itu banyaklah kita guna belah kanan untuk mendapat keberkatan dalam hidup kita. Hari ini kita orang Islam makan tangan kiri itu biasa. Minum tangan kiri satu benda biasa. Tuan-tuan tengoklah di mana-mana pun, orang anggap benda tu biasa. Kalau kita tak mengaji sunnah ni, kan, selalunya kalau tak keluar jalan Allah ni payah nak belajar, nak tukar daripada belah kiri ke belah kanan tu payah, sangat payah. Kan, kadang-kadang kita perhati orang langkah masuk masjid, bukan kita nak tengok aib orang, tapi banyaknya hari ini orang Islam masuk masjid dengan kaki kiri. Kanan kiri pun kita tak tahu. Kan, masuk rumah kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, masuk pasar kaki kiri, masuk tandas kaki kiri. Makan tangan kanan, buang air besar pakai tangan kiri. Ini benda simple-simple yang Nabi ajar. Inilah tamadun tuan-tuan. Orang yang mengamalkan inilah orang yang bertamadun. Orang yang meninggalkan inilah orang yang tidak bertamadun. Sebab tamadun ini juga disebut peradaban, adab. Orang putih tamadun dia adalah membangun bangunan yang besar. Tapi tamadun Rasulullah, tamadun Islam membangun peradaban manusia, menjadikan manusia beradab. Jadi insya-Allah taala ada azam kita. Anak kita pun ajar daripada kecil lagi makan tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan, menulis tangan kanan, pakai baju tangan kanan. Semua benda mula dengan tangan kanan, benda yang baik. Jadi tuan-tuan diberitahu wakul biyaminik wakul mimma yalik. Makan makanan yang dekat dengan kamu. Jadi bila kita makan berjemaah ni tuan-tuan, barakah dia banyak. Jadi kerana itu kita makan makanan yang hampir dengan kita. Jangan kita ambil lauk depan orang. Kan? Sebab itu digalakkan kita kalau makan lauk kebetulan jatuh depan kita, janganlah kita diam je. Kan? Kita belasahlah, sebab Nabi kata makan yang dekat. Jadi lauk kita makan seorang. Jadi akhirnya kawan di sebelah tu terliur tengok. Kan? Jadi sebab itu ambillah lauk tadi, letak kat tengah makan. Jadi bila kita makan insya-Allah, kan, mulakan makan dengan 3 jari ini pun satu sunnah juga, sikit, supaya kita mula makan tu dengan kontrol. Perut kita ni tengah kosong, makan sikit-sikit, 3 jari sikit, cubit 3 jari, 3 jari,
Selepas 3 kali kita makanlah dengan jari yang penuh insya-Allah taala. Kan? Kalau terlupa baca doa masa kita nak makan tadi, terlupa. Syaitan ni selalu macam itulah, tengah lapar sangat. Dah tak ingat apa dah, terus makan-makan tiba-tiba teringat tadi tak baca bismillah. Jadi tuan-tuan, kita bacalah doa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah pada awal dan pada akhir. Jadi iblis pun berhentilah makan. Satu orang yang iblis ni boleh kongsi 4 perkara dengan manusia. Selalu saya diulang di mana-mana. Yang pertama, dia boleh kongsi makan dengan kita kalau tak baca bismillah. Yang kedua, dia boleh share shopping dengan kita. Kalau kita masuk pasar tak baca doa masuk pasar, kita shopping, iblis pun shopping dengan kita. Itu yang seronok shopping, tuan-tuan. Yang ketiga, insya-Allah lebih berat lagi, kalau kita masuk rumah tak baca bismillah dan tak masuk dengan kaki kanan, iblis pun masuk dalam rumah kita, buatkan rumah kita sebagai rumah dia. Dan paling berat sekali, tuan-tuan, bila kita bersama dengan isteri tak baca doa, maka iblis akan menggauli isteri kita juga. Sebab itu sangat penting doa ni, tuan-tuan, jangan tinggalkan insya-Allah. Kemudian kita makan pelan-pelan. Kan, masya-Allah. Sambil makan ini, ulama kita galakkan kalau orang dakwah ni bawa 6 sifat para sahabat. Yang pertama, yakin bukan makanan yang bagi kenyang, bukan tukang masak yang bagi sedap ini. Yang bagi sedap ni Allah Ta'ala. Tapi janganlah cakap depan tukang masak berasa hati dia, tuan. Isteri kita nak supaya dipuji, sedap tak makanan. Abang sedap tak ayam masak? Kita bercakap, siapa bagi sedap? Allah. Baru nak suruh dipuji, tuan-tuan. Ambillah hati sikit. Ambillah hati. Ini karponjoh sangat. Kan? Manusia ni perlu dipuji juga. Sedap abang masak hari ni. Tapi hakikatnya yang bagi sedap Allah. Itu sejuk sikit hati. Ini baru orang tanya, sedap tak abang makan? Siapa bagi sedap? Allah. Tak kena langsung ayat, tuan-tuan. Kan? Agak-agak lah, tuan-tuan. Jadi insya-Allah Nabi SAW, antara sunnah Nabi ni selalu memuji makanan. Hak tak sedap pun Nabi kata sedap. Jadi orang yang masak ni pun hati dia terhibur. Dan Nabi SAW tak pernah mengaibkan makanan. Hari ni kita bila suap je makanan di mulut tak sedap, terus muka lain macam. Kan? Kita nampak ini orang yang buat tak sedap makan ni. Hakikat sebenar ujian daripada Allah. Aku bagi engkau makan sedap 90 kali. Sekali aku bagi tak sedap. Sekali aku bagi mentah. Aku nak tengok apa yang keluar daripada mulut engkau. Bagaimana hati dan perasaan engkau. Orang beriman disyukur. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Keadaan baik pun puji Allah, keadaan tak baik pun. Nabi kalau dia suka dia makan, kalau tak suka dia diam dan ditinggalkan makanan. Tak ada nak komplain makanan. Kita ni masya-Allah dah dilatih daripada kecil komplain makanan. Mak masak komplain, lebih garam, inilah tuan-tuan. Nabi ni puji makanan, ni'mal idam al-khallu, lauk paling sedap di dunia kata Nabi ni cuka. Walaupun segan nak cakap dengan Allah, kan, tak ada lauk lain ke, kan, tapi Nabi puji makanan, lauk yang paling sedap adalah cuka. Walaupun hari tu Nabi cuma makan cuka saja. Tuan-tuan, kita makan, bila kita makan-makan, tuan-tuan, bawalah yang kedua, khusyuk, tuan-tuan. Makan kita ni niat untuk ibadah kepada Allah. Kan, kita ni makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kan, kita ni makan untuk hidup. Sebab itu sahabat Nabi tak kena penyakit. Ada hospital tak zaman Nabi dulu? Ada balai polis? Tak ada. Itu dua benda yang tak ada zaman Nabi dulu. Sebab apa, tuan-tuan? Sahabat tak sakit. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju'. Kami tak akan makan selagi tak lapar. Kita orang Malaysia makan, dah kenyang makan lagi. Itu yang kita ni sentiasa banyak penyakit. Macam kami ni dah jadi ustaz-ustaz ni lagi susah nak kontrol makan. Sebab apa? Macam saya cakap lah, dulu orang tanya dah besar esok nak makan apa, hampa mengaji tahfiz ni, engkau mengaji pondok ni, pesantren ni dah besar nak makan apa. Sekarang ni Allah bagi, kan, sarapan pagi 2 kali, makan tengah hari pun 2 kali, makan malam pun 2 kali. Itu masalah dia. Itu yang jadi tak boleh nak contoh, tak boleh nak meniru sahabat-sahabat Nabi punya. Sedangkan kalau kita tiru cara makan mereka, insya-Allah kita sihat. Kami makan ketika lapar.
Dan sebelum kenyang, ini amalan Tuan Dr. Mahathir. Sebelum kenyang kami berhenti. Orang putih tanya dia kan, apa tip kesihatan? Umur 94 tahun masih sihat. Tengah syok nak makan tu, masa tu berhenti tuan-tuan. Allahu Akbar. Boleh buat? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, bila kita makan punya makan, kemudian nak tambah. Nabi SAW ajar di tengah-tengah makanan itu terdapat barakah. Jadi bila kita nak tambah tuan-tuan, istilah kita yang kita belajar ni dalam keluar jalan Allah ni, bila nak tambah, subhanallah. Jadi orang ta'am tu faham dah. Maknanya orang ni nak tambah ni. Jangan diam. Subhanallah. Jadi orang ta'am tahulah nak tambah. Jadi bila nak tambah tuan-tuan, jangan habiskan yang tengah tu, kerana yang di tengah tu mengandungi barakah. Jadi nak tambah, kita tinggalkan satu pulau tu, kita tambah lagi makanan, insya-Allah taala. Makan sehingga bila kita kenyang, makanan terjatuh tuan-tuan, kita kutip. Kalau ada makanan terjatuh, sebab tu disunatkan makan pakai sufrah. Orang Arab amalkan benda ni, kita orang Melayu ni jarang nak amalkan kan? Apalagi kalau kita makan pakai pinggan, kita dah tak fikir bab sufrah. Sedangkan sufrah ni pun satu sunnah, meninggalkan satu sunnah pun satu kerugian yang besar. Jadi tuan-tuan, satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu makan di depan orang Yahudi di Masjidil Aqsa. Masa tu dia nak pergi ambil kunci Baitul Maqdis. Jadi waktu itu makan-makan, terjatuhlah makanan di atas sufrah. Sayyidina Umar pun kutip makanan makan. Maka waktu itu kawan di sebelah dia singgung bau Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, tolong jangan jatuhkan maruah orang Islam. Kan, Amirul Mukminin kutip makanan yang jatuh di atas sufrah tadi. Kan, kita hari ni macam tu juga, makan depan orang bukan Islam, kita segan nak kutip, takut orang kutuk kita kan. Nanti orang kata kita ni maknanya tak bertamadun dah, ataupun kita ni ketinggalan zaman, ataupun lapar ke buluh sangat ke. Jadi tuan-tuan, akhirnya kita tinggalkan. Sayyidina Umar dengan penuh ketegasan bagi tahu di hadapan orang-orang Yahudi tadi, atruku sunnata habibi li ajli haula'il humaqa. Patutkah aku tinggal sunnah kekasih aku semata-mata aku nak meraihkan orang-orang bodoh di hadapan aku ni. Kan? Dibagilah. Sebab apa tuan-tuan? Orang Yahudi ni dia paling awal kenal Rasulullah, tetapi dia tak beriman dengan Nabi. Jadi maknanya dia bukan orang cerdik lah. Orang yang lambat beriman ni orang tak cerdik tuan-tuan. Kan? Bahasa tu kasar, tetapi menunjukkan ketegasan Sayyidina Umar dalam mengamalkan sunnah Nabi. Kecil pada pandangan orang, tapi bagi kekasih Allah, kekasih Rasulullah, tak ada benda yang kecil yang berkenaan dengan Rasulullah. Tak ada benda yang kecil kan? Semuanya besar dan penting berlaku untuk kita amalkan. Dan bab Ustaz sebut tadi, Masya Allah, bila selesai kita makan, kita kena cuci talam kita, pinggan kita sampai bersih. Saya pernah makan dengan satu orang mu'allaf Jepun di masa saya jadi imam di Jepun dulu. Dia betul-betul cuci pinggan tu sampai merlip, sampai berkilat. Dia cuci, dia makan tu. Orang Jepun ni satu benda yang saya belajar, dia orang tak pernah masak lebih. Kan? Kita hari ni sentiasa masak lebih daripada apa yang kita nak makan. Di rumah kita ada 3 orang, kita masak untuk 7 orang. Jadi yang lebih tu buang. Orang Jepun ni dia masak, kalau kita nak makan satu mangkuk saja masak. Memang tak pernah berbuang makanan. Kan? Dan kita pula orang Islam masa tu, bulan Ramadan, saya jadi imam, kita ni pagi-pagi kena bersihkan makanan, sisa makanan tu pergi buang tempat sampah. Orang Jepun pula kebiasaan dia tuan-tuan, seminggu 2 kali je sampah basah. Yang lain itu 5 hari sampah kering. Saya ni pergi buang malu tuan-tuan. Sebab orang Islam daripada masjid kita buang seminggu 7 hari kita buang sampah basah. Semua lauk-lauk, sisa-sisa makanan yang kita makan, kerana kita masak lebih. Dan saya pun tak tahu budaya, kadang-kadang ada setengah budaya orang Arab pula. Satu lagi yang saya belajar masa saya pergi di satu negara Arab tu, kalau kita tetamu ni makan makanan ni sampai habis, bagi dia satu aib. Jadi dia akan penuhkan seprah ni sampai tak habis makan. Kalau tak habis makan tu maknanya cukuplah, puas hatilah dia layan tetamu dia. Tu pula satu falsafah dia. Jadi payahlah kita ni nak amalkan sunnah Nabi kan. Sunnah Nabi ni makan hanya sekadar perlu saja. Kan, ini kita dah makan. Nabi beritahu, ibu bagi segala penyakit, makan di atas makan. Lepas makan, makan lagi. Lepas makan, makan lagi. Jadi sebab itu, Masya Allah, kita dah cuci pinggan kita bersih-bersih, dan
kita sisiplah jari kita macam Ustaz sebut tadi, bermula daripada jari tengah, jari telunjuk, ibu jari, jari kelingking, baru jari manis. InsyaAllah ta'ala kita hisap jari ini, insyaAllah mudah-mudahan. Saya itu belajar dengan satu orang tabib. Tabib apa? Apa? Kaji apa, doktor apa, lupa pula. Doktor apa kita? Sahabat kita? Doktor Iqbal. Dia ajar ubat bagi penyakit sembelit ni. Yang pertama sisik jari lepas makan, yang kedua hujung janggut ni. Janggut kita ni, masya-Allah, kita hisap. Yang ada ujung lah. Yang tak ada ujung tak boleh nak buat kan. Ujung janggut ni bila sakit perut boleh hisap. InsyaAllah ta'ala Allah Ta'ala akan sembuhkan sakit perut. Kalau hijau tu kena simpan bagi panjang sikit, insyaAllah kan. Kelebihan dia, kalau isteri hormonnya tak berapa nak stabil, dia kena hisap janggut suami dia. Itu ilmu juga tu tuan-tuan. Rumah tangga kan, tak ada masalah. Kemudian habis selesai makan, kita cucilah tangan kita kan. Kadang-kadang setengah tu, waktu itu tengah makan kita nak minum air, ada orang dia terpaksa guna tangan kiri sebab alasan dia takut cawang kotor tangan kanan. Sebenarnya mana ada kotor makanan. Su'rul mu'min syifa, kesan makanan orang beriman ni ada penawar. Dan Nabi beritahu sebaik-baik makanan yang banyak tangan di dalamnya, maknanya makan yang ramai berjemaah, tuan-tuan. Dan Nabi SAW ni ajar sahabat Nabi kan, kalau kebetulan orang ramai, gulai tak cukup, maka lauk tu tetap macam tu, tapi tambahkan, lebihkan dia punya kuah dia. Bagi orang ta'am, Nabi ajar begitu kan, sehingga ramai orang boleh makan. Jadi insya-Allah ta'ala kita pun minum air dengan tangan kanan. Tengok gelas dulu sebelum minum, lepas tu kita minum 3 teguk dulu air ni. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Baru kita terus minum. Seandainya makanan panas, Nabi SAW larang kita tiup makanan tadi. Bila kita tiup, makanan yang tadinya elok berubah menjadi beracun. Jadi sebab itu Nabi larang kita ni tiup makanan. Kita orang Melayu ni memang dah biasa lah ambil air, makan bubur kan. Tuan-tuan, akhirnya masya-Allah makanan kita ni masuk jadi racun. Nanti kita mengadu kenapa sakit itu, sakit ini. Sebenarnya budaya pemakanan kita ni banyak menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Dan kita tak digalak, tak bolehkan makan dan minum dalam keadaan berdiri, melainkan minum air zam-zam. Dibolehkan berdiri, masya-Allah. Selain daripada itu, mungkin ada ulama bagi sedikit rukhsah kalau makan buah-buahan, maka dibolehlah. Dalam keadaan darurat kita boleh berdiri, tetapi dalam keadaan biasa kita digalakkan untuk minum dan makan dalam keadaan duduk, insya-Allah taala. Selepas kita habis makan, Nabi dalam Al-Quran Allah telah beritahu, fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Selepas makan bersurai, jangan lepak-lepak lama untuk bersembang-sembang. Kan? Allah pesan, fa idza ta'imtum fantashiru. Bila selesai makan, bertebaranlah kamu. Wala musta'nisina li hadis, jangan berkumpul-kumpul untuk bersembang-sembang. Kalau makan rumah orang lah, lebih-lebih lagi kan. Sebab dia kata inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum, itu menyakiti hati Rasulullah, sedangkan Nabi malu nak suruh kamu pergi balik. Kalau makan rumah orang, cepat-cepat kita selesai makan, masya-Allah. Digalakkan kita ni mendoakan untuk orang yang memasak makanan untuk kita. Ada doa dia selepas makan, baca doa dulu. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah bagi makan dan minum kepada kami dan jadikan kami orang Islam. Jadi segala puji bagi Allah. Kita bacalah doa, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, bagilah makan kepada orang yang bagi makanan kepada kami, dan bagilah minum kepada orang yang bagi minum kepada kami. Satu lagi doa yang selalu diamalkan oleh orang Arab, dia kata doa dia, dia kata akala ta'amukumul abrar. Akala ta'amukumul abrar. Semoga yang makan makanan di rumah kamu ni semua orang baik-baik mereka. Wa aftara indakum wa aftara indakum as-saimun.
Mudah-mudahan orang yang berpuasa berbuka puasa di rumah kamu. Wa shalla alaikumul malaikah. Dan mudah-mudahan malaikat-malaikat berselawat ke atas kamu. Dan satu saya nak kongsi kisah bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sebelum makan insya-Allah. Satu malam Imam Syafi'i makan malam di rumah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah alaih. Iaitu Imam Ahmad ni adalah merupakan anak murid pada Imam Syafi'i. Jadi anak murid belanja tuan guru makan. Bila nampak makanan datang daripada dapur, Imam Syafi'i telah makan habis makanan tadi. Kan, masya-Allah, makan sampai habis. Yang kedua, bila keesokan pagi Imam Syafi'i bangun berjumpa dengan Imam Ahmad keesokan hari, Imam Ahmad menyampaikan komplain daripada anak perempuan dia tentang Imam Syafi'i. Betul ke Tok Guru Abah tu? Kan? Selalunya kami tengok orang alim ni ada dua sifat yang mana pada Imam Syafi'i ni tak ada pada sifat ulama. Mana pada tuan guru ni Abah ni ada dua sifat yang tak ada pada alim ulama. Yang pertama, Tok Guru Abah ni makan banyak. Yang kedua, Tok Guru Abah ni tak bangun solat tahajud di tengah malam. Jadi bila Imam Syafi'i dapat jawapan tu, dia kata, semoga Allah merahmati keluarga kamu. Ketika mana makanan datang daripada dapur, saya melihat cahaya datang bersama dengan makanan tadi. Jadi saya berharap seluruh nur yang ada pada makanan itu, makanan yang dimasak dengan zikrullah, kan? Ada kawan saya, dia kata masa kami keluar jalan Allah 40 hari, masa kami tengah masak makanan ta'am, kami menyanyi. Tengah masak menyanyi. Lepas makan tu satu Jumaat sakit perut. Bila orang ta'am masak sambil menyanyi, kan? Apatah lagi kalau sambil masak isap okok, lebih lagi. Insya-Allah. Jadi Imam Syafi'i ni makan, ini bukan pancung, ini sikit-sikit selingan, insya-Allah. Selingan. Jadi tuan-tuan, dia makan seluruh cahaya yang datang tadi berkat orang yang masak tu, masak dengan zikir, dengan baca Quran, dengan wuduk masak. Sebab tu nak masak pun kena ada wuduk. Kalau boleh nak sembelih binatang pun ada wuduk. Orang tanya, saya ni selalu sembelih binatang dengan izin Allah Ta'ala. Sembelih kambing apa semua. Orang kata dagingnya sedap. Resepinya, petuanya satu je. Kita sembelih binatang tu, kita ambil wuduk dulu. Jadi Alhamdulillah, Allah bagi sedap dengan izin Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, Imam Syafi'i kata, berkat aku makan makanan yang bercahaya tadi, sehingga satu malam aku tak tidur, tak mengantuk malam tadi. Jadi aku boleh menyelesaikan beratus-ratus masalah fiqh yang selama ini aku tak faham. Dan akhirnya aku sembahyang tahajud pagi tadi dengan wuduk solat isyak. Sebab itu air wuduk saya tak sentuh. Jadi ini begitu sekali besar kesan daripada makan. Jadi kerana itulah hari ini kalau tuan-tuan tengok kenapa kita malas solat tahajud, kenapa anak kita malas sembahyang, malas ngaji, ceklah pemakanan yang kita bagi kepada mereka. Boleh jadi banyak yang syubhah ataupun yang haram yang kita masukkan dalam perut anak-anak kita, menyebabkan hati mereka keras dan mereka degil. Kan itu insya-Allah taala kita akan makan sekejap lagi. Azam kita insya-Allah, kalau makan dalam jemaah ni disunatkan, digalakkan suap mulut kawan-kawan insya-Allah taala. Barulah ada kasih sayang. Nanti balik ke rumah nak praktis mulut isteri pula. Last kita sebelum makan insya-Allah. Satu orang di Indonesia, di Palu, nama dia Syafi'i. Nama dia Syafi'i sedap. Tapi orang kampung panggil dia Iblis. Marah sangat kerana perangai dia ni sangat teruk. Jadi akhirnya dia ni keluar 3 hari. 3 hari hilang. Dia tak beritahu pada isteri dia ke mana dia pergi. Dia pun keluar 3 hari. Sepanjang dia keluar 3 hari, tuan-tuan, dia belajar banyak benda. Dia sedar kesilapan dia terhadap isteri dia. Jadi akhirnya masya-Allah, balik keluar 3 hari dia dah pakai sunnah, dah apa semua. Sebelum tu pakai rok, kan, preman dengan gelang, bangle semua. Balik tu dah pakai serban, dah pakai jubah. Dia ketuk pintu rumah dia. Isteri dia kata, "Maaf mas, mau cari siapa?" Kan? Dia kata, "Kok masa kau tidak kenal aku, kan? Kau tidak kenal aku. Masya-Allah, ini suamimu, kan, Idris." "Masya-Allah abang." Terperanjat isteri dia, masya-Allah. Satu terperanjat. Jadi isteri dia pun, suami dia ni pun balik keluar jalan Allah jadi romantis, tuan-tuan. Jadi kata adinda, pejam mata sebentar. Dia pun pejam mata, tuan-tuan. Suami dia pun suap buah anggur di mulut isteri dia. Tiba-tiba isteri dia pegang tangan suami dia, dicium. Tiba-tiba isteri dia pun menangis. Maka dia beritahu kenapa adinda menangis. Dia kata, sebelum abang keluar 3 hari,
inilah tangan yang tampar muka saya setiap hari. Tetapi setelah abang pulang 3 hari, alhamdulillah, tangan yang sama menyuapkan buah anggur di mulut adinda, masya-Allah. Jadi insya-Allah siap ya? Siap untuk mengamalkan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik hidayah untuk dapat amalkan, sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.